Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita memaklumkan 2 kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah kemarin di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang perempuan berumur 41 tahun yang merupakan kes 2636. Dan kes kedua ialah seorang lelaki berumur 77 tahun yang merupakan kes 3389. Kedua-dua kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah dimasukkan di unit rawatan intensif Pusat Pengasingan Kebangsaan kerana memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sambungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucur rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salihin. Sementara itu, 135 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 4,566 kes. Terdapat 6 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 82 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3278 yang mengandungi 4 kes baru, kluster 3892 yang mengandungi 1 kes baru, kluster 389 yang mengandungi 1 kes baru, kluster 4157 yang mengandungi 4 kes baru, kluster 4401 mengandungi 9 kes baru dan kluster 4490 yang mengandungi 4 kes baru. Kesemua kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 15 tambahan kes-kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 97 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak-kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 132 kes telah disahkan sembuh. Jumlah ini termasuk 21 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,988 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,549 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 9 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 8 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan artificial ventilation, manakala 1 lagi kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 33 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,525 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 286,871 ujian. Pemberian dos pertama bagi program vaksinasi COVID-19 kebangsaan diteruskan hari ini. Jelas Menteri Kesihatan, disebabkan slot vaksinasi yang terhad, orang ramai mungkin diberikan slot tempahan di pusat vaksinasi yang lain daripada yang dipilih sebelum ini. Sehubungan dengan itu, seperti yang dimaklumkan pada sidang media yang lepas, tempahan slot suntikan bagi mereka yang terjejas
oleh penangguhan sebelum ini akan diganjakkan secara automatik dan diberi keutamaan secara berperingkat-peringkat. Walau bagaimanapun, disebabkan slot vaksinasi yang terhad, orang ramai mungkin diberikan slot tempahan di pusat vaksinasi yang lain daripada yang dipilih sebelum ini. Oleh yang demikian, orang ramai adalah dinasihatkan untuk memeriksa perjanjian vaksinasi melalui aplikasi BruHealth atau pesanan ringkas SMS dari masa ke semasa bagi memastikan tarikh, tempahan perjanjian serta tempat pusat vaksinasi mereka. Sementara itu, setakat 12 September 2021, seramai 3,835 kes dilaporkan dikesan sejak gelombang kedua bermula pada 6 Ogos 2021, di mana 3,791 atau 98.9% adalah kes penularan tempatan dengan 44 kes import. Dapatan itu diperolehi Kementerian Kesihatan setelah melaksanakan pemantauan berterusan terhadap kes-kes jangkitan utama di negara ini. Sementara itu, 27.9% daripada kes-kes tersebut adalah kanak-kanak dan remaja berumur 19 tahun ke bawah. Program vaksinasi kebangsaan sedang meneliti dan mempertimbangkan cadangan untuk memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak yang mana jika dilaksanakan, Kementerian Kesihatan akan mendapatkan vaksin yang bersesuaian. Tertera di skrin sekarang ialah graf yang menunjukkan epidemic curve sebagai gelombang kedua berdasarkan tarikh kes menjalani ujian swab. Graf ini menunjukkan walaupun gelombang kedua tidak menunjukkan penurunan, akan tetapi ia adalah stabil dan tidak menunjukkan peningkatan. Graf ini juga menunjukkan doubling time, iaitu jangka masa bagi jumlah kes bertambah 2 kali ganda ialah sebanyak 20.1 hari, berbanding dengan 3 ke 4 hari semasa gelombang kedua mula-mula berlaku. Dapatan-dapatan ini adalah sejajar dengan graf yang tertera sekarang yang menunjukkan reproduction number bagi gelombang kedua ini, yang mana basic reproduction number ataupun R0, iaitu reproduction number semasa gelombang kedua mula-mula berlaku ialah pada tahap 5. Ini bermakna pada ketika itu satu kes positif telah menyebabkan 5 kes baru. Pada ketika ini, effective reproduction number yakni RT, iaitu reproduction number pada masa ini adalah di sekitar tahap 1, yang bermakna satu kes positif telah menyebabkan 1 kes baru. RT pada tahap 1 juga menandakan keadaan jangkitan yang stabil. Rajah yang tertera sekarang menunjukkan kebanyakan kes-kes yang terlibat dalam gelombangan kedua setakat ini ialah mereka yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Manakala 8.4% daripada kes adalah mereka yang telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Mereka yang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 masih boleh dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2. Akan tetapi, pada kebiasaannya, jangkitan yang mereka hadapi adalah ringan, iaitu sama ada hanya mengalami tanda-tanda jangkitan yang ringan atau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan sama sekali. Penganalisaan terhadap kes-kes gelombang kedua juga mendapati keberkesanan vaksin dalam mencegah jangkitan yang bergejala dan tidak bergejala, iaitu 75.8% bagi mereka yang baru menerima 1 dos vaksin dan 82.9% bagi mereka yang melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Dapatan ini menunjukkan walaupun berlaku breakthrough infections, namun suntikan vaksin COVID-19 telah terbukti mencegah kebanyakan besar jangkitan COVID-19 di negara ini. Oleh yang demikian, sebagai usaha kita ni semua dalam membendung wabak COVID-19 ini, orang ramai adalah sangat digalakkan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang telah disediakan secara percuma oleh kerajaan. Syarikat-syarikat ataupun institusi-institusi yang ingin membuat mass swabbing adalah dialu-alukan menggunakan rapid test kit yang terdapat di pasaran. Bagaimanapun jelas Menteri Kesihatan, mereka digalakkan untuk membuat ujian RT-PCR terlebih dahulu sama ada melalui ujian swab pandu lalu atau di tempat-tempat swab yang disediakan. Yang berhormat menasihatkan mereka yang selesai membuat ujian swab pandu lalu untuk teranah di rumah sehingga keputusan dikeluarkan. Sebab
Deklarasi bersama Bandar Seri Begawan bagi mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN AMEM kali ke-39 mengenai keselamatan dan peralihan tenaga menandakan tonggak penting bagi evolusi kerjasama tenaga ASEAN. Menurut Menteri Tenaga, deklarasi tersebut mengesahkan komitmen untuk meningkatkan lagi usaha dalam memastikan keselamatan tenaga masa kini dan masa depan, mempercepatkan peralihan tenaga di rantau ini serta mencerminkan keazaman ke arah merealisasikan integrasi komuniti ekonomi ASEAN yang sebenar. Dalam ucapan pembukaan pada AMEM ke-39, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein menjelaskan deklarasi tersebut juga dipacu oleh usaha bersungguh-sungguh ASEAN dalam mencapai matlamat keselamatan tenaga di samping beralih kepada sistem tenaga rendah karbon. Pada sesi mesyuarat sebelah pagi, Menteri Tenaga berkata selaras dengan tema negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini, We Care, We Prepare, We Prosper. Dua bidang penting dipromosikan yang sejajar dengan agenda perubahan ke arah tenaga rendah karbon. Selain itu, ia juga memberi penekanan kepada peranan mesyuarat tahunan Menteri-Menteri Tenaga ASEAN AMEM dalam membina komuniti ASEAN dan menggariskan akan kepentingan komuniti yang berpusatkan dan berorientasikan penduduk. Diadakan secara maya, mesyuarat turut dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Soe Sem, Menteri Lombong dan Tenaga Kemboja. On the importance of further promoting our relations and cooperation with ASEAN dialogue partners, international organizations, as well as other external partners, I am encouraged by the continued interest of our partners in the region. But I also strongly feel that we need to reinforce our central role in the global arena. In this regard, we need to redouble our collective efforts in ensuring that we continue to take a leading role in our cooperation and in fulfilling our commitments to our partners. Mesyuarat antara lain membincangkan mengenai perkembangan aktiviti pelan tindakan bagi kerjasama tenaga ASEAN, ringkasnya APAEC. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Matsa Tejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Mesyuarat turut meluluskan deklarasi bersama Bandar Seri Begawan bagi mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN mengenai keselamatan dan peralihan tenaga sebagai sebahagian daripada 5 deliverables. Energy security and energy transition in the region. I'm also optimistic. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan sebagai tanggungjawab sosial korporat dan dari pelbagai pihak dalam membantu pihak kerajaan bagi sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan telah menerima beberapa sumbangan pada 11 September 2021 daripada beberapa buah syarikat iaitu TLT Enterprise, Suruhanjaya Tinggi India, Haber Jaya Enterprise. Kementerian Kesihatan juga menerima sumbangan daripada DPPMB, Perwakilan Sahabat Rezeki Bahirah, Muhammad Louis dan keluarga dan 15 EDP MMO. Sumbangan juga diterima daripada SRS, Muara Port Company Sdn Bhd, Brunei LNG Sdn Bhd. Manakala Skinny Mill Brunei dan Samima Sdn Bhd juga menyerahkan sumbangan. Kementerian Kesihatan turut menerima sumbangan daripada orang ramai. Sementara itu, orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah menghubungi MOH Emergency Operation Center melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja. Kementerian Pendidikan kemarin menerima sumbangan sebanyak 30 tablet melalui kempen Goals for Education, Your Goals Matter for Their Goals daripada Dynamic Technologies Sdn Bhd dan Progressive Sdn Bhd. Kementerian dalam siaran akhbarnya menyatakan kempen bertujuan untuk menyokong inisiatif-inisiatif pembelajaran dalam talian khusus bagi pelajar-pelajar yang memerlukan dan telah dilancarkan sejak bulan Julai 2020. Sumbangan disampaikan oleh Awang Faizul bin Yahya, Ketua Pemasaran dan Perhubungan Korporat Dynamic Technologies Sdn Bhd dan Dayang Hafiza binti Muhammad, Ketua Strategi Brand Progressive Sdn Bhd
kepada Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, pemangku pengarah pendidikan ko-kurikulum. Projek Pakai Mas Inisiatif Daerah Tutong terus memberikan sumbangan kelengkapan pelindung diri kepada petugas Barisan Hadapan Daerah Tutong. Sebanyak 6,000 helai sungkup muka, 1,000 helai sarung tangan pakai buang dan 50 keping face shield serta 4 botol pensanitasi tangan disumbangkan kepada pasukan polis Diraja Brunei, Cawangan Daerah Tutong. Penyerahan tersebut diadakan di bangunan lama Pejabat Daerah Tutong. Orang ramai yang ingin menyumbangkan sungkup muka bolehlah menghantar terus melalui drop-off point di bangunan lama Pejabat Daerah Tutong dari pukul 9 pagi hingga 2 petang. Negara pada masa ini masih lagi berada dalam monsun barat daya dan ianya dijangka akan berterusan sehingga hujung bulan ini atau awal bulan Oktober. Menurut Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, pada masa ini, aliran barat daya adalah dominan di rantau ini dengan intensiti yang agak kuat. Stesen pencerapan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD Kelmarian merekodkan kelajuan angin sehingga 30 km sejam. Keadaan atmosfera yang lembap dan tidak stabil telah menggalakkan pembentukan awan-awan hujan sejak Selasa lalu. Stesen pencerapan BDMD telah merekodkan turunan hujan sebanyak 46.4 mm. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil perhatian akan resiko banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa keadaan cuaca yang tidak menentu ini dan juga bahaya kejadian pokok tumbang dan tanah susur semasa keadaan berangin dan hujan berpanjangan. Jadinya orang ramai, para pemandu jalan raya termasuk juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan dan nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Dan orang ramai juga dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal ataupun perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua.